Jadi ada beberapa kerusi yang kita telah persetujui dalam Pakatan Pilihan Raya tersebut, tetapi untuk malam ini Muda berbesar hati untuk mengumumkan terlebih dahulu calon untuk 3 kerusi parlimen bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ya. Sebelum saya umumkan kerusi-kerusi tersebut, untuk makluman semua, ramai yang kata Muda akan pergi ke kerusi bandar, tetapi saya dengan bangga dan berbesar hatinya ingin menyebutkan semua kerusi yang Muda akan pergi, tidak ada satu pun kerusi bandar, tidak ada satu pun kerusi yang mudah, tetapi kami ambil dengan penuh tekad dan kami komited untuk memastikan agar Muda dapat memberi kemenangan kepada Muda, Pakatan Harapan dan juga rakyat Malaysia sepenuhnya. Jadi saya nak mulakan dengan kerusi yang pertama. Kerusi pertama ini adalah kerusi di utara. Kerusi ini bukanlah, seperti yang saya sebut, bukan satu kerusi yang mudah. Kerusi ini penyandangnya merupakan seorang menteri yang sangat digemari ramai. Kerusi di utara ini, penyandangnya sebelum ini adalah saudara Rizal Merican. Kerusi P041 Kepala Batas. Jadi bersama-sama saya juga ada pengerusi muda di Pulau Pinang, saudari Jess Tan, dan pengerusi muda di Pulau Pinang ini akan mengetuai jentera kita di P041 Kepala Batas. Untuk kerusi di Kepala Batas ini, selepas penelitian teliti oleh saudara Amir Hadi yang mengetuai jawatankuasa pemilihan calon dengan semua ahli-ahli jawatankuasa pemilihan calon, kita telah bersetuju untuk memilih seorang calon akar umbi yang merupakan anak jati Pulau Pinang. Beliau merupakan antara ahli Pulau Pinang yang terawal di negeri Pulau Pinang dan bergerak aktif dengan Muda Pulau Pinang dari hari pertama Muda Pulau Pinang ditubuhkan. Calon ini baru berusia 26 tahun, merupakan seorang jurutera pembuatan dan juga seorang yang sangat aktif sebagai sukarelawan. Calon ini walaupun dengan usianya yang sangat muda, telah terlibat dengan pelbagai inisiatif-inisiatif berbentuk sukarelawan, terutama sekali dalam pembangunan belia dan juga pembangunan sukan di Pulau Pinang. Calon ini juga merupakan seorang ahli Parlimen Belia dan juga duta kepada pembangunan transformasi luar bandar bagi zon Sabah, kerana calon ini belajar di Universiti Malaysia Sabah. Jadi saya dengan sangat bangganya ingin memperkenalkan calon pertama yang akan berentap dengan saudara Rizal Merican. Saya perkenalkan calon muda di P401 Kepala Batas, saudara Daniel Abdul Majid. Testing. Okay, sorry. A bit nervous. First time. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahau. Wanakkam. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya orang Pulau Pinang sendiri yang tengah tengok live. Orang kita panggil orang kita. Okay, pada hari ini saya dengan berbesar hati menerima mandat yang diberikan kepada saya oleh parti saya sendiri untuk berentap di kerusi P041 Parlimen Kepala Batas. Jadi sedikit sebanyak tentang diri saya. Nama saya Muhammad Daniel bin Abdul Majid, atau lebih dikenali di Pulau Pinang dengan panggilan Daniel Abdul Majid, panggil Daniel. Saya berumur 26 tahun. Saya merupakan anak kelima. Saya ada 5 orang adik-beradik, saya ada 4 kakak. Saya anak bongsu. Kepada kedua ibu dan bapa saya masih semua di Pulau Pinang. Ibu saya berumur 67 tahun, ayah saya berumur 76 tahun. Saya merupakan anak jati Pulau Pinang, yang mana saya memang lahir di Pulau Pinang, dibesarkan di Pulau Pinang, mendapat persekolahan awal di Pulau Pinang, sekolah menengah di Pulau Pinang, dan selepas itu diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sabah di Sabah.
Dan selepas tu pula saya masih memilih untuk balik ke Pulau Pinang kerana saya rasa tempat saya ni memang kat Pulau Pinang. Dia kata once you are Penangites, always a Penangites. Because I love Penang so much. Kalau tengok muka boleh tahu kau memang pure Penang. Okay. And bila saya balik ke Pulau Pinang, saya menyatakan hasrat kepada kawan-kawan universiti saya nak balik ke Pulau Pinang, dah ada grad engineering dengan bebanan hutang PTPN as usual, tak payah mention. Bebanan hutang yang ada, saya nak balik, saya nak bantu mak bapak saya. Dan suka untuk saya mention kat sini, saya bukan daripada keluarga yang senang. Bapak saya bawa basikal je. Memang saya pernah ke sekolah dengan basikal, tak ada motor, tak ada kereta. Mak saya seorang suri rumah. Tapi alhamdulillah saya tak pernah merungut, saya bersyukur. Hal ini telah mengajar saya betapa pentingnya untuk kita stand up for ourselves, for our country and for our state. And do not settle for less. Benda ni telah ajar saya benda ni. And I'm thankful my mom, even though we are not from a very rich family, we are okay because setiap masa akan ada makan on the table. And when I told my friends that I want to go back to Penang, one word's coming out from my friends, are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? And I was like, why am I crazy? Daniel, hang balik ni gaji hang engineer hang rasa berapa? Wish, aku belajar 4 tahun kot. 4 tahun aku belajar engineering takkan? At least kurang-kurang 4K plus lah bro. Bro, are you dreaming bro? I was like, what do you mean? I still cannot digest his information at that particular moment. Tapi saya rasa, okay, never mind. I want to try. I want to take up the challenge. I want to try. I told him that I need to go back and I experienced it myself. And trust me. And what he said was true. It took me 9 months to get a job in which the whole Malaysia said Penang is the hub of electronics. I'm taking electronic engineering, but it took me 9 months to get a job in Penang. And that is my first problem, which I see, graduate employability. Berlambak graduate engineering, tapi kat mana dia orang nak kerja? Takkan dia orang nak kerja luar Penang? Nak kerja tempat lain. And that's the first thing. That's the first thing that I see. And second thing would be, dah dapat kerja lepas 9 bulan, gaji, ya Allah, na'udzubillah. Nak bagi dekat mak bapak, nak sara keluarga, nak beli kereta, sekurang-kurangnya Azia. Nak beli rumah kat Pulau Pinang yang menepi, yang tahulah apa asal boleh hidup kat Pulau Pinang ke tak. But okay, running out of time. Okay, I want to make it very short. Bila mana saya diberi kerusi ni, banyak WhatsApp message, message di Facebook, ramai rakan-rakan yang call, Daniel, are you crazy? You are going to Kubu of BN, the base of BN. And let me tell you guys, no any person or a parliamentary candidate should ever feel comfortable to where they are contesting. Because if once they feel comfortable, they'll be like, it's okay, I can do corruptions, I can do whatever I want, because at the end of the day, after 5 years, people are still going to vote for me. And that should not be instilled in any of the parliamentary candidates. And I'm here to tell you guys, even though it's Kubu Kuat BN, I will make sure I will fight, because no any candidate should feel comfortable wherever they are, in any locations, because this is Malaysia. People are going to vote for you, not you decide where you are. Thank you very much. Tu dia berkobar-kobar. Calon pertama muda dalam pilihan raya umum ke-15. Terima kasih saudara Daniel Abdul Majid. Kedua, saya ingin umumkan kerusi muda yang kedua. Untuk kerusi ini juga bukan kerusi yang mudah. Kerusi ini di Selangor. Tetapi juga calon muda ini akan berentap dengan satu nama besar. Calon ini akan berentap dengan kerusi di mana penyandangnya merupakan Tan Sri Noor Omar. Kerusi P095 Tanjung Karang. Dan kerusi ini kerusi di Selangor. Bersama-sama saya juga ada saudara Al-Hafiz Ikhwan, pengerusi negeri Selangor yang akan mengetuai Jentera Selangor bersama dengan calon ini. Untuk calon di P095 Tanjung Karang ini, kita fikir kalau nak berlawan dengan
figura seperti Tan Sri Nur Omar ini perlu orang yang lebih kuat daripada Tan Sri Nur Omar. Jadi Jawatankuasa Pemilihan Calon bersama dengan Muda Sebulat Suara ingin menghantar seorang wanita yang merupakan inspirasi saya sendiri juga. Wanita ini merupakan seorang ibu tunggal. Walaupun sebagai seorang ibu tunggal yang membesarkan anaknya, dia juga merupakan seorang guru dan aktivis pendidikan lebih 10 tahun pengalaman. Wanita ini percaya bahawa pendidikan itu perlu diberi kepada semua anak-anak. Tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya, tidak kira latar belakangnya. Juga merupakan co-founder Parti Muda dan co-founder buku Jalanan Chowkit. Saya dengan bangga dan berbesar hati ingin memperkenalkan calon muda di P095 Tanjung Karang, Cikgu Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam sejahtera semua. Nama saya Siti Rahayu Baharin. Tapi semua orang panggil saya Cikgu Rahayu. Saya rasa pendidikan adalah senjata ampuh untuk melawan siapa-siapa pun. Jadi saya tidak gentar. Kerana itu, saya akan membawa citra pendidikan. Kerana pendidikan adalah suatu yang sangat ampuh di mana-mana saja. Setiap bangsa dapat membesar, dapat menjadi hebat dan dapat hidup dengan bahagia dengan pendidikan. Saya akan ke P05 Tanjung Karang dengan membawa agenda pendidikan dan agenda kehidupan yang lebih baik untuk orang Tanjung Karang. Dah lama Tanjung Karang ada orang yang sama. Kali ini wanita datang ke Tanjung Karang untuk bersama berkhidmat dengan politik nilai dan politik dasar di Tanjung Karang. Saudara-saudari, saya adalah orang biasa. Sama seperti saudara-saudari. Telah lama kita lihat dalam dunia politik, yang ada di dunia politik adalah orang sama. Sebangsa, iaitu bangsa ahli politik elit. Tapi ini adalah jalan yang saya ingin buka kepada wanita, kepada anak muda di luar sana, bahawa politik adalah dunia kita. Masa depan Malaysia adalah terletak bersama dengan kita. Orang biasa, orang Malaysia, semua rakyat Malaysia. Tidak kira siapa. Itu citra yang saya ingin bawa dalam pilihan raya umum kali ini. Jika kita rasa Malaysia adalah negara kita, ini masanya. Saya ingin bersama dengan Muda, dengan rakan-rakan dalam Muda dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan untuk memenangi pilihan raya kali ini. Dan kerana itu, malam ini, pada saat ini adalah untuk kita sama berjuang dan bermula dan berlawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Begitulah anak-anak murid cikgu. Jadi itu adalah calon kedua kita, Cikgu Rahayu akan berentap dengan Tan Sri Nur Omar. Lawan, jadi dua-dua ni akan lawan menteri lah nampaknya. Seterusnya calon di kerusi ketiga. Kerusi ketiga ini adalah kerusi di negeri Johor. Juga bukan satu kerusi yang mudah. Kerusi ini penyandangnya merupakan bekas timbalan menteri. Dan kerusi ini adalah kerusi di penghujung benua Asia, kerusi P165 Tanjung Piai. Dan bersama-sama kita pada hari ini juga ada pengerusi negeri Johor, Saudara Azrul Haji Rahani yang akan mengetuai Jentera Johor bersama dengan kerusi Tanjung Piai. Jadi untuk calon di Tanjung Piai ini, saya rasa bukan satu wajah yang asing. Beliau merupakan anak jati Johor, seorang
ayah daripada keluarga yang muda, juga seorang peguam muda. Beliau seorang peguam yang banyak memperjuangkan isu-isu human rights, banyak mengambil kes-kes pro bono membantu mereka yang tertindas. Beliau juga merupakan orang paling muda yang pernah menerima Young Lawyers Award, co-founder kepada Muda, dan juga peguam yang bertanggungjawab memastikan bahawa Muda berjaya didaftarkan di mahkamah, dan juga peguam yang berjaya memastikan agar undi 18 digazetkan supaya mereka berusia 18 hingga 21 tahun dapat mengundi dalam pilihan raya di negara kita. Jadi saya rasa ni bukan satu wajah yang asing lah. Kami dengan sangat bangga dan berbesar hati ingin memperkenalkan calon muda di P165 Tanjung Piai, Saudara Lim Wei Jet. Salam sejahtera semua. Tachihao. Waalaikum. Kerusi Tanjung PI adalah satu amanah yang amat besar yang Muda tanggungjawabkan saya untuk bertanding. Tanjung PI juga mempunyai nilai sejarah yang amat signifikan. Sebab dalam PRU ke-14, ianya kali pertama pihak pembangkang menangkan Tanjung PI setelah berpuluh-puluh tahun. MCA Barisan Nasional telah memenangi Tanjung PI. Ia juga mempunyai nilai sejarah yang signifikan sebab lebih 1 tahun selepas itu, dalam pilihan raya kecil Tanjung PI, malangnya Tanjung PI jatuh kembali kepada MCA Barisan Nasional. Jika Pakatan Harapan, jika Muda hendak melangkah ke Putrajaya, kerusi-kerusi East Coast, West Coast, seperti Tanjung PI perlu dimenangi. Tiada pilihan lain. Oleh itu, saya dengan amat rendah hati diamanahkan untuk kita menangkan Tanjung PI, dan saya akan pastikan kita menangkan Tanjung PI. Kita kena menangkan Tanjung PI sebab kita tiada pilihan lain. Kalau tidak, negara ini akan jatuh kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Zahid Hamidi akan diangkat menjadi Perdana Menteri, dan MP-MP di MCA, MIC yang juga lah akan menyokong Zahid Hamidi dan mengangkat beliau dan membawa budaya korupsi, membawa budaya rasuah yang telah merosakkan negara kita selama ini. Oleh itu, Muda perlu menangkan Tanjung PI pada kali ini. Ini tidak bermakna kita tidak perlu sensitif terhadap isu dan keresahan rakyat Tanjung PI. Tugas pertama yang saya akan buat, yang bila saya turun, saya akan duduk mendengar keluh kesah rakyat Tanjung PI. Sebenarnya isu-isu di Johor lebih kurang sama, iaitu kekurangan peluang pekerjaan, gaji yang rendah, para petani dan nelayan tidak mendapat bantuan yang mencukupi, harga barang semakin naik. Itu semua isu yang kita perlu perjuangkan. Dan saya janji bahawa standard politik khidmat yang kita lihat di MUA, sebagaimana yang YB Said Saddiq telah buat selama ini, membantu mereka yang susah masa COVID, membantu anak-anak pelajar mendapatkan laptop dan tablet. Standard itulah yang kami akan perjuangkan dan bawa ke mana-mana kami bertanding, termasuklah Tanjung PI. Oleh itu, saya harap rakan-rakan semua dapat menyokong usaha Muda untuk menangkan Tanjung PI. It is a difficult and challenging seat, but it is a winnable seat and a seat we must win to take back Putrajaya. Thank you. Kalau tadi mereka merupakan anak-anak murid Cikgu Rahayu, mereka juga merupakan anak-anak Guam Lim Wei Jet. Jadi ketiga-tiga ini adalah calon muda yang kita ingin umumkan pada malam ini. Calon-calon ini bagi kami menggambarkan semangat muda yang sebenar. Mereka adalah orang-orang muda
yang aktif berkhidmat di lapangan, juga orang-orang muda yang sentiasa menyuarakan pendapat dan idea mereka untuk memastikan Malaysia mempunyai polisi dan dasar yang akan membawa negara kita sebagai sebuah negara yang hebat dan berdaya maju. Untuk makluman semua kawan-kawan media pada malam ini, bukan 3 kerusi sahaja yang muda akan bertanding, ada beberapa kerusi lagi yang kami akan umumkan dalam masa-masa terdekat. Tetapi apa satu perkara yang saya boleh sebut, memang kesemua kerusi ini merupakan kerusi-kerusi gergasi untuk di mana kita akan lihat dalam pilihan raya umum ke-15 ini, muda akan lawan menteri. Dan kita ada satu kerusi yang kita akan umumkan di Sabah juga. Dan kerusi di Sabah ini akan saya umumkan di Sabah sendiri. Saya akan jalankan satu press conference bersama rakan-rakan muda di Sabah, di pejabat muda di Kota Kinabalu, Sabah, di mana kita akan umumkan kerusi tersebut dan calon tersebut pada 31 hari bulan Oktober nanti. Jadi nantikan kerusi mana yang muda akan pergi. Seperti yang saya sebut, jangan risau, ia bukan kerusi yang mudah. Tetapi muda sebulat suara akan mengangkat mandat itu, dan kita pasti bahawa dengan semangat dan kerjasama yang diberikan oleh semua ahli-ahli akar umbi muda dan juga rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, insya-Allah muda will deliver the win for Harapan and also for Malaysians at large.